Didik TV KPM. Okey, kita pecut pergi bahagian C murid-murid semua. Sama juga, inilah dia benda yang Ustazah nak share dengan awak semua. Bacalah sendiri ya. Okey. Okey, format soalan bahagian C, dia sama juga sejenis item dia atau soalan dia subjektif, respon terhad dan respon terbuka. Dan yang ini tadi bahagian B 3 soalan. Mak soalan ini ada 2 mak soalan. Bersama anak dan cucu dia. Ya, tapi dia 20 markah je. Maksudnya apa? Maksudnya kena jawab satu soalan sahaja. Faham? Jadi biasanya kan, Hakim, orang murid tanya tau, dia Ustazah kalau kami nak jawab dua-dua, belagak orang ni. Belagak ni. Tapi tak apa. Kami akan layan lagak anak-anak semua ya, murid-murid semua. Boleh kalau cukup masa jawablah. Ya, jangan risau. Jawablah. Kalau ada 3, jawab semua. Ya, nak cakap tu ya. Jadi satu soalan tu soalan 4 20 markah, soalan 5 20 markah. Ya, jadi boleh dia suruh jawab satu je wajib. Nak jawab dua-dua pun boleh, tak ada masalah ya. Okey. Jadi bidang pembelajaran bahagian C ni dah berkurang ni Hakim. Tadi dia 6. jadi 4 je. Jadi sekarang ni jadi 6 dia jadi 4. Yeah. Ya, sebab lupa pula Ustazah nak cakap. Lupa pula saya nak cakap. Jadi, untuk satu soalan ni, satu mak soalan tu, bidang dia bercampur-campur. Ya murid-murid semua, soalan 4 dan soalan 5 ni, soalan dia bercampur-campur bidang. Bukannya sampai you all tak faham, pening. Bukan tu. Maksudnya bercampur-campur bidang. Jadi, insya-Allah InsyaAllah ayat hukum dengan hadis hukum mungkin kemungkinan besar berdasarkan pendapat profesional ni, kemungkinan besar tak masuklah dalam bahagian C ya. Jadi kita bolehlah pandang-pandang sebelah mata je untuk bahagian C ni, usul fiqh untuk bahagian C ni. Jadi yang empat bidang terakhir tu je kita fokus ya. Okey. Jadi Ustazah nak kongsikan 5 teknik menjawab untuk bahagian C. Okey, kita tengok perbezaan dan perbandingan. Ni teknik dia sama je. Apa dia punya beza soalan ni? Nanti sabar ya. Okay. Markah, satu isi satu markah. Yeah. Kalau dia soalan tu peruntukan 2 markah, maksudnya dia nak 2 perkara, 2 perbezaan atau 2 perbandingan. Kalau dia letak 4 markah, dia nak 4 perbezaan lah atau 4 perbandingannya. Tapi kena match. Benda A dengan benda B kena match. Kalau tak sama aspek dia, salah satu tak tepat, kosong markah. Contoh, panjang dengan besar. Kan? A panjang, B besar. Dua-dua tak dapat markah, kosong. Faham Hakim? Faham. Ya, jadi panjang sepatutnya apa? Panjang. Panjang. Panjang pendek. Panjang beza pendek, kan? yeah. Panjang pendek. Gitu ya. Okey, jenis item respon terhad. Ya, jadi dia biasanya fakta lah ya, fakta. Teknik jawab dalam bentuk jadual ataupun kotak. Kalau tak faham jadual, kotak. Kalau tak faham juga, ya Allah Tuhanku. Okay? Perbezaan atau perbandingan ni mestilah sama aspek dalam satu baris yang sama. Tolonglah Ustazah dah buat secara langsung dah ayat dia tu ya. Okey. Satu perbezaan atau perbandingan ni sekurang-kurangnya 3 patah perkataan. Maksudnya dalam satu kotak tu murid-murid semua janganlah letak ada tiada. Tolonglah bagilah sekurang-kurangnya 3 patah perkataan. Bagilah nampak ustaz-ustazah tu faham apa yang awak nak bezakan di situ ya. Okey. Tips untuk soalan jenis perbezaan atau perbandingan, buat 3 kolom. 3. Kenapa? Supaya dalam jadual tadi tu buat 3 kolom. Kolom tu yang mana? Yang panjang ni. 3. Agar dapat mengenal pasti aspek yang dibezakan. Ni tak wajib Hakim. Tapi sebenarnya aspek ni dia membantu murid-murid semua dapat memberikan aspek yang sama dalam perbezaan tadi ya. Kemudian maksud ni. Maksud ni boleh dijadikan bahan perbezaan atau perbandingan. Maksud korban apa? Maksud akikah apa? Boleh jadikan bahan sebagai bahan perbezaan ya. Ada dan tiada pada sesuatu perkara pun boleh dijadikan perbezaan. Contoh, haji ada wukuf, umrah tiada wukuf. Boleh gitu ya. Okey, dan perbandingan pula, inilah beza dia. Kalau perbezaan, soalan perbezaan mesti semuanya berbeza. Panjang, pendek, tinggi, rendah. Tapi kalau soalan perbandingan, kemungkinan dia boleh ada persamaan. Satu tinggi, satu rendah. Tapi kedua-duanya baik hati. Gitu ya. Soalan contoh, jelaskan 2 perbezaan antara kurban dengan akikah. Okey, buat pernyataan jawapan. Ni tengok ni.
kotak ustazah ada 3 kolom. Ya, jadi maksud boleh dijadikan bahan perbezaan. Begitu juga yang kedua pemberian daging lah. Begini. Tengok ni ya. Jadi biasanya maksud mesti panjang layar dia ya. Diberikan dalam keadaan mentah, sunat dimasak, manis dan dibuat jamuan. Jadi mesti ayatnya lengkap. Janganlah pemberian daging mentah. Akikah masak. Tak macam tu kan. Nanti paling kurang 3 patah kalau ustazah buat tak faham je lah kan. Ya, okey. Teknik menjawab soalan hikmah. Maksud hikmah ni maksudnya ialah kebaikan yang diperoleh kesan daripada melakukan suatu perkara. Kita buat perkara baik, satu perkara kebaikan, kita dapat pula kebaikan yang lain, kesan daripada perkara itu. Itu hikmah ya. Markah, satu isi, 2 markah. Jadi kalau satu isi 2 markah ni biasanya markah pertama adalah markah isi, markah kedua adalah markah huraian. Jenis item untuk hikmah ni dia adalah respons terbuka. Teknik dia mesti jawab dalam bentuk point. Tulis untuk hikmah ni, ingat murid-murid, tulis dalam bentuk ayat positif sahaja. Ya. Dia ayat negatif tu yang mana? Yang benda-benda buruk. Dia murkai Allah, menjejaskan maruah, menimbulkan fitnah. Yang tak baiklah. Kan? Jadi yang dia tak boleh. Hikmah ni benda-benda baik je. Menimbulkan kasih sayang, sweet-sweet, gitu ya. Okay, gunakan perkataan berimbuhan men. Jadi hikmah ni biasakan mulakan jawapan murid-murid semua dengan perkataan berimbuhan men. Apa? Men tu bolehlah semua itulah ya. Dan kemudian dah siap tu isi mulakan huraian dengan salah satu aksu. Aksu ni apa? Agar, kerana, supaya atau untuk ya. Okey, tips untuk menjawab soalan hikmah, berikan kebaikan yang khusus. Tengok apa soalan dia, cari kata kunci, bagi hikmah yang khusus. Sebab kebaikan ni banyak kan? Banyak kebaikan. Jadi kena cari yang khusus barulah boleh dapat markah. Ya? Masukkan kata kunci. Khusus tu maksudnya kata kunci lah. Dan boleh mulakan jawapan dengan letak selain daripada tadi, letak dapat. Letak dapat supaya terus direct bagi arahan kat otak. Kita buat ni dapat apa? Supaya dapatlah mengeluarkan jawapan hikmah tadi. Dia tak adalah jadi benda lain ya. Okey. Soalan contoh untuk hikmah, terangkan 2 hikmah perkahwinan menurut syarak. Ya tak adalah nanti 2 hikmah perkahwinan dapat melaksanakan jamuan kenduri kahwin. Tak adalah macam tu kan. Dia tak logik macam tu ya. Okey. 2 hikmah perkahwinan menurut syarak ialah dapat memenuhi tuntutan fitrah. Jadi ingat, tengok dia letak dapat kat depan. Kemudian begitu ya. Kemudian letak salah satu aksu. Ni agar, ini boleh pilih kerana. Kemudian huraikan macam biasa. Jadi huraian ni, huraian yang paling bagus adalah huraian yang paling tepat dengan isi. Tapi huraian mana-mana yang penting sesuai, baik, boleh diterima ya. Okey. Teknik untuk menjawab soalan, teknik seterusnya adalah hujah atau pendapat ya. Markah untuk soalan hujah atau pendapat, biasa orang pening ya. Calon SPM biasa pening hakim. Nak jawab hujah ni ustazah, kalau hujah ni nak apa ustazah? Ya Allah ustazah, tolonglah ustazah kan. Hujah atau pendapat ni tengok dulu markah dia, let dulu ya. Okey, satu isi 2 markah. Biasa kalau 2 markah, 1 markah isi, 1 markah huraian. Jenis item untuk hujah atau pendapat dan respon terbuka. Tak mesti ikut buku teks. Teknik dia mesti jawab dalam bentuk point. Jadi ingat, ini dia murid-murid semua. Kalau soalan tanya hujah atau pendapat, murid-murid semua boleh bagi salah satu daripada 3 perkara ni sebagai jawapan. Boleh bagi konsep, boleh bagi cara, boleh bagi kesan. Jadi dia tak ada satu formula khas. Kena tengok soalan. Jangan malas baca. Baca soalan dengan teliti. Misalnya dah bagi tu ni tip. Ya. Pilih salah satu daripada 3 benda ni dan lepas dah habis bagi salah satu ni konsep atau cara atau kesan, mulakan huraian dengan salah satu daripada aksu tadi ya. Okey. So tips untuk hujah atau pendapat ustazah bagi untuk konsep ni, kalau jawab murid-murid pilih soalan tu minta konsep. Konsep ni kena ada fakta khusus. Konsep tu biasa dia bertanya pasal dalil, pasal apa? Maksud? Isu-isu akidah, Okay. isu ibadah. Biasa dia tanya pasal itu ya. Itu kena konsep. Cara. Kalau cara ni biasa akhlak. Ya, macam cara macam aplikasi ya. Kalau cara pula mesti tulis dalam bentuk kata kerja atau perbuatan. Cari perkataan imbuhan men atau ber.
Untuk kesan. Kesan ni dia punya ni, kalau isu positif, bagi juga kesan positif. Kalau isu negatif, bagilah kesan negatif. Ya, itu Ustazah punya tips. Jadi soalan contoh untuk ujar pendapat, dia bagi isu, misal katakan memelihara dan mendidik anak ada tanggungjawab suami isteri. Ini isu ibadah kan. Berdasarkan pernyataan di atas, terangkan 2 hujah bagi menyokong pernyataan di atas. Jadi kalau isu ibadah ni biasa dia minta konsep. Jadi bagi penyata jawapan, jawab dalam bentuk poin. Ibu bapa wajib mendidik anak mereka dengan ajaran Islam. Ya. Ajaran Islam agar sama juga letak aksu, tak aksu, dia letak huraian. Tapi itulah dia ni dia anak-anak maksudnya kalau untuk hujangan pendapat ni anak kena ada isi lah. Kena ada konten. Ya, sebab kalau tak nanti tak apa-apa dia tulis tu kan. Ya, jadi ialah SPM sukses kan. Sukses. Jadi kena kuasai. Kena kuasai. Ya? Okey. Teknik seterusnya, aplikasi kaedah usul fiqh dalam dalil. Ini famous soalan ni ya. Dalam pendidikan syariah Islamiah. 1 isi, 2 markah, jenis item, respon terhad. Jawab dalam bentuk perenggan. Cari kalimah. Caranya kalau jumpa soalan ni, perkara pertama, tindakan pertama, kena cari kalimah yang mengandungi kaedah usul fiqh yang ditanya dalam soalan. Ditanya apa-apalah. Ditanya pasal hukum wadai ke kan. Kena cari kalimah tu dulu. Kemudian huraikan kaedah usul fiqh tersebut berdasarkan kalimah. Jadi boleh guna teknik ni Ustazah bagi. Boleh guna letak dulu kaedahnya, kemudian keterangan kaedah tersebut. So kena kuasai jugalah sebab dia fakta ya. Jadi dia mesti kuasai konsep. Tak ada cara lain murid-murid semua kena kuasai konsep. Tak ada cara lain dan banyakkan latihan supaya murid-murid semua boleh menjawab dengan lancar ya. Okey. Jadi soalan contoh dia akan bagi dalil, kemudian dia akan tanya, jelaskan hukum wadai yang terdapat dalam nas di atas. Kalau tak tahu, jawapannya memang menangislah, tidak berlagu ya. Ini contoh jawapannya. Letaklah penyata jawapan. Jadi contoh Ustazah cadangkan teknik dia, letak hukum wadainya apa. Contoh ini sebab. Lepas keterangannya dalam ayat tadi tentang mencuri, hukum hudud untuk mencuri potong tangan ya. Jadi mencuri menjadi sebab tangan seseorang dipotong. Jika tidak mencuri, maka dia adalah hukuman potong tangan berlaku. Gitu ya. Okey, jadi teknik menjawab soalan seterusnya adalah kajian kes bidang kuasa mahkamah, markah 1 isi 1 markah, jenis item dia respon terhad. Teknik dia kena jawab dalam bentuk poin atau kotak, mana-mana pun boleh. Jadi untuk soalan bidang kuasa mahkamah ni, murid-murid calon-calon SPM kena kuasai 3 benda ya. Isu kes, kalau dia tanya isu kes, jawab jenis bidang kuasa mahkamah. Kalau dia bagi jumlah RM kes, dia nak tanya jenis mahkamah. Kalau dia kata pasal semakan dan rayuan, bagilah jawapan mahkamah rayuan. Jawab dalam bentuk jadual atau kotak. Ni tip dia. Kalau mesti kuasai struktur, bidang kuasa mesti ada 2 je, jenayah mal, bidang kuasa bahagian mahkamah syariah, dan banyakkan latihan kajian kes. Didik TV KPM